Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Berita pagi Sarawak edisi Selasa 12 November 2024 bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas. Bermula tahun depan, anak Sarawak yang sedang melanjutkan pelajaran di institusi pengajian tinggi akan menerima wang saku RM1,200 setahun. Inisiatif ini diumumkan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Joydun Openg ketika membaca rang Undang-Undang Perbekalan 2024 pada mesyuarat kedua bagi penggal ketiga Dewan Undangan Negeri Sarawak yang ke-19 semalam. Jelasnya bantuan kewangan ini akan memanfaatkan 25,000 orang pelajar Sarawak daripada keluarga berpendapatan rendah dengan pendapatan per kapita isi rumah RM1,500 ke bawah sebulan. The money given is to be spent on food and essential goods to help them mitigate the cost of living. Under this budget, a sum of RM30 million will be allocated for this purpose. Selain itu, beberapa inisiatif berkaitan pendidikan turut diumumkan, antaranya peruntukan sebanyak RM15 juta akan disediakan untuk diskaun bayaran balik pinjaman PTPTN sebanyak 30%. Premier turut mengumumkan dana RM2 juta untuk penerusan inisiatif baucer buku RM500 seorang untuk pelajar IPTA dan IPTS Sarawak untuk isi rumah berpendapatan per kapita RM1,500 sebulan dan ke bawah. Dana bantuan komputer riba percuma juga ditambah tahun depan daripada RM15 juta setahun kepada RM30.5 juta setahun. Inisiatif ini bakal memberi manfaat kepada lebih 10,000 orang pelajar berbanding 5,000 orang tahun ini. Sarawak juga mengambil tindakan untuk mempersiapkan pelajar di tingkatan 4 dan 5 untuk menghadapi peperiksaan sijil pelajar Malaysia SPM melalui pelaksanaan program peningkatan pendidikan SEEP. Sebanyak RM20 juta diperuntukkan untuk membayar tuition percuma ini berbanding RM15 juta pada tahun lepas. Sementara itu, inisiatif pendidikan diumumkan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Joydun Openg disifatkan sebagai durian runtuh untuk para pelajar Sarawak. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Dr. Anwar Pai, bantuan RM1,200 setahun untuk 25,000 orang pelajar akan dapat membantu para pelajar yang sedang melanjutkan pelajaran mereka di IPTA dan IPTS. Ini adalah over and above. Maksudnya kalau mereka dapat scholarship, mereka dapat bantuan daripada kerajaan persekutuan, mereka masih juga menikmati bantuan ini. Sebab ini adalah satu-satunya inisiatif kerajaan negeri Sarawak dan saya rasa tidak ada sebuah negeri pun di Malaysia yang memulakan skim seumpama ini kecuali saya dengan Sabah. Tapi Sabah memberi RM300. Tapi Sarawak memberi RM1,200 untuk setahun kepada setiap pelajar. Beliau memberitahu pemberita di DUN Sarawak selepas menghadiri sesi pagi hari pertama mesyuarat kedua bagi penggal ketiga Dewan Undangan Negeri Sarawak yang ke-19. Pindaan rang Undang-Undang RUU Pengagihan Gas 2024 akan membolehkan Sarawak mempunyai rangka kerja undang-undang menggunakan piawaian dan peraturan sebagai satu cara menyokong penggunaan hidrogen dalam pembuatan industri dan membuat keputusan strategik tentang peranan hidrogen dalam ekonomi. Adun Kota Sentosa Yap Yausin menyifatkan ia sebagai tindakan awal dan terancang dari Kerajaan Sarawak untuk menyokong pertumbuhan hidrogen bersih serta memudahkan tambahan dekarbonisasi. Lanskap peraturan keseluruhan untuk industri hidrogen masih berkembang di Malaysia. Justru jelasnya Sarawak perlu mengambil peranan utama dalam perundangan untuk polisi kredit cukai pengeluaran hasil daripada industri hidrogen serta dalam menyediakan sokongan kewangan bagi hub hidrogen. Dalam perbahasan menyokong pindaan RUU itu, beliau menambah langkah ini memudahkan dasar hidrogen yang diperbaharui yang masih di peringkat awal dan belum sepenuhnya memberi impak kepada pasaran. Pada perkembangan yang sama dalam perbahasan menyokong pindaan RUU Pengagihan Gas 2024 Pelan Hala 7 Sarawak Hydrogen Roadmap Pembangunan Hidrogen Negeri, Adun Tupong Datuk Fazruddin Abdul Rahman memberitahu Pelan Hala 7 tersebut bertujuan menjadikan Sarawak sebagai pemain utama dalam pasaran tenaga bersih di mana fokus pelan ini adalah untuk memastikan bekalan hidrogen yang berterusan. Di Sarawak katanya telah memulakan beberapa projek untuk pengeluaran, pembekalan, pengagihan dan aplikasi hidrogen antaranya projek H2 Hornbill dan H2 Biscus.
Tegasnya ia juga untuk memastikan laluan pelaburan yang jelas serta penyertaan dalam industri hidrogen Sarawak menjadikan hidrogen sebagai bahan api alternatif. Ini bermakna terdapat potensi besar untuk monetisasi dan seterusnya mengukuhkan aliran pendapatan Sarawak. Manakala bagi Adun Lingga, Dayang Norazah Awang Sohor, pindaan RUU pengagihan gas 2024 akan membolehkan Sarawak mempromosikan penggunaan hidrogen bagi meningkatkan penggunaan hidrogen dalam sistem tenaga yang boleh memberi manfaat kepada pembangunan mampan sesebuah negara. Selain mempromosi penggunaan hidrogen, ia turut mewujudkan rantaian bekalan hidrogen termasuk pengeluaran, pengangkutan dan penyimpanan dan penggunaan. Dengan menyokong rang undang-undang pindaan ini, ia akan memberi keutamaan kepada Pelan Hala Tuju Ekonomi Hidrogen Sarawak. Persidangan mesyuarat kedua penggal ketiga DUN Sarawak ke-19 meluluskan rang undang-undang RUU pengagihan gas pindaan 2024. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Seri Julahi Narawi ketika membentangkan RUU tersebut memberitahu ia bertujuan mewujudkan rangka kerja undang-undang bagi mengawal selia pengedaran hidrogen yang dijana di Sarawak. RUU pindaan ini katanya bertujuan meminda ordinan utama dengan menggabungkan antara lain memperluas definisi gas, pengenalan bahagian IVA baharu, pelantikan dan fungsi pengawal selia kesalahan dan penalti baharu dan penalti kewangan. Turut disenaraikan ialah pengenaan kadar Levi dan lain-lain ke atas hidrogen serta keluasan kuasa penguatkuasaan dan pelindungan kepada pengawal selia. Ujarnya dengan kelulusan RUU pindaan ini, ordinan utama akan dipertingkatkan untuk menyokong peralihan tenaga bersih Sarawak dengan membolehkan dan mempromosikan pembangunan, penjanaan, pengedaran dan penggunaan hidrogen. Ia juga akan memberi kuasa kepada Sarawak untuk mengawal selia aktiviti hidrogen dan menegaskan komitmen Sarawak untuk memajukan ekonomi hidrogen dan mempunyai rangka kerja peraturan yang telus dan mesra pelabur. Terdahulu, seramai 22 anggota Dewan mengambil bahagian dalam pembahasan RUU berkenaan. Program Transformasi Pertanian Anjuran Jabatan Pertanian Daerah Marudi membantu penduduk di Kampung Poyut dan Kampung Cina untuk lebih memahami peluang serta cabaran dalam pasaran global, khususnya menerusi sektor pertanian. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Bureau Immigration dan Pemantau Projek, Datuk Grawat Gala, program ini tidak hanya mendorong peserta untuk menjadikan pertanian sebagai perniagaan yang berpotensi memasuki pasaran antarabangsa tetapi juga menambah baik hasil dan kualiti tanaman supaya lebih kompetitif. Usaha ini selaras dengan inisiatif Sarawak menggalakkan pertanian moden yang efisien agar hasil tanaman tempatan mampu bersaing di peringkat global. Beliau berucap menyempurnakan majlis penangguhan program tersebut di Pekan Marudi. Adun Mulu itu turut menyeru pekebun mempelajari ilmu pemasaran dan meningkatkan usaha menghasilkan produk hiliran bagi tanaman mereka. Program perkhidmatan bergerak di bawah Pusat Khidmat Masyarakat Piasau yang dianjurkan oleh Seksyen Belia dan Wanita Parti Bersatu Rakyat Sarawak SUPP Piasau mendapat sambutan menggalakkan. Ianya memfokuskan kepada permohonan kad emas kenyalang KGC dan program Faedah Kesihatan Warga Emas Sarawak SCHB. Menurut kenyataan media Pusat Khidmat Masyarakat tersebut, sebanyak 2,470 kad emas kenyalang dikeluarkan kepada yang layak dan permohonan sebanyak 3,331 diterima untuk faedah kesihatan warga emas Sarawak. Sementara itu, pengerusi pengelola program Kaunselor Leslie Lau berkata bahawa aktiviti perkhidmatan bergerak ini dengan kerjasama Jabatan Kebajikan Negeri Sarawak merupakan langkah untuk menyampaikan dasar kebajikan yang disediakan oleh Kerajaan Sarawak selain memastikan lebih ramai rakyat dapat memahami dan memohon agar mereka dapat menikmati keprihatinan dan sokongan daripada Kerajaan Sarawak. Berita pagi Sarawak berakhir di sini. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.